Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan ikut saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan zikir dan salawat kepada Nabi ada keberkatannya insya-Allah. Malam ni kita baca muka surat 212 hadis 128.
Hadis ni panjang lah. Saya baca terus sebuah makna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wallah alladhi la ilaha illa hu, demi Allah yang tiada ada Tuhan malingkannya, in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi, sungguhnya aku pernah aku rapatkan, la a'tamid, aku rapatkan, bikabidi, perut aku, 'alal ardi, di atas bumi. Dia tidur, dia rapatkan perut dia ke atas bumi. Pasal apa? Minal ju'i, kerana lapar. Ni tuan-tuan, kita tak pernah lagu tu. Kita pernah tak tidur, kita rapatkan perut kita ke bumi pasal lapar? Tak pernah. Tapi ini Abu Hurairah cerita dia. Selalu dia tidur nerap atas bumi kerana lapar, bagi perut kena bumi. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni, dan sesungguhnya aku juga pernah mengikat batu di perut aku. Lapar sangat, ambil batu, tak atas tu ikat. Minal ju', kerana lapar juga. Jadi ini cerita Abu Hurairah. Tidur, rapat perut ke bumi, dan biasa ambil batu, ikat di perut kerana lapar. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim, dan sesungguhnya aku biasa duduk suatu hari di tepi jalan orang lalu lalang, tepi jalan. Alladhi yakhrujuna minhu, yang mana mereka keluar daripada rumah mereka, mereka lalu kot jalan tu. Aku duduk tepi jalan tu. Ini cerita Abu Hurairah. Famarra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi lalu kot tu. Nabi lalu kot tepi jalan yang dia duduk. Fatabassama, Nabi tersenyum. Hina ra'ani, ketika dia tengok aku, Nabi tersenyum. Wa'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, dan Nabi faham dan Nabi tahu apa yang ada di mukaku dan apa yang ada di tubuh badanku. Makna aku lapar. Muka pun, orang lapar ni kita tengok muka pun kita kenal. Nabi tahu. Abu Hurairah ni namanya duduk tepi jalan ni, tengok ke muka dia memang lapar punya. Summa qala, kemudian Nabi sabda, ya Aba Hirrin, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, Nabi kata lagi, ilhaq, kamu ikut aku. Wa madha, dan Nabi pun terus jalan. Fattaba'tuhu, aku pun ikut Nabi. Fadakhala, Nabi masuklah rumah dia. Fasta'zana fa'azina li, dan Nabi minta izin kepada isteri-isteri dia, dan mereka pun mengizinkan aku masuk ke rumah tu. Nabi minta izin. Abang kata ni ada Abu Hurairah ni nak masuk rumah kita ni. Fadakhala, Nabi pun masuk dalam rumah tu. Fawajada labanan fi qadahin, Nabi masuk-masuk, Nabi tengok ada susu duduk dalam bangkuk. Qadahin tu makna bangkuk.
Neri Kedah ni neri mangkuk lah ni. Faqala, Nabi tanya isteri dia, min aina hadzal laban? Susu ni mai mana? Sebab Nabi nak pastikan kalau susu tu orang sedekah Nabi tak boleh makan. Kalau orang hadiah Nabi boleh makan. Sebab tu dia tanya, dari mana datang susu ni? Qalu, mereka menjawab, ahdahu laka fulanun au fulanatun. Ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tak ingat dah, dia mai bagi hadiah kepada tuan. Isteri dia kata, dia mai bagi hadiah susu ni kepada tuan. Qala Aba Hirrin, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, qultu, saya menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, Nabi sabda lagi, ilhaq ila ahli suffah, kamu pergi kepada, jumpa dengan ahli suffah. Suffah ni makna semuruk masjid Nabi. Dia buat semuruk untuk orang-orang susah ni, yang tak ada keluarga ni, mai duduk di situ, duduk dengan Nabi. Apa Nabi makan, mereka makan. Nabi tak makan, mereka tak makan. Duduk di suffah. Suffah tu makna semuruk. Di tepi masjid Nabi. Nabi kata, Abu Hurairah, kamu pi berjumpa dengan ahli suffah tu, fad'uhum li, kamu pi ajak mereka mai kat aku. Qala, Abu Hurairah cerita, wa ahlus suffati, adapun ahlus suffah tu, kata Abu Hurairah, adhiyaful Islam, mereka adalah merupakan tetamu-tetamu kepada agama Islam. Mereka ni baru masuk Islam ni, jadi tetamu kepada Islam. La ya'wuna ila ahlin, mereka tidak balik, tidak ada ahli, wala malin, dan mereka tidak ada harta, wala ala ahadin, dan mereka tidak balik duduk kepada seseorang. Mereka ni memang duit tak ada, keluarga tak ada. Ahli suffah ni. Wa kana idza atatuhu sadaqatun, dada alalah Nabi apabila datang kepadanya sedekah, orang main sedekah sesuatu kat Nabi, ba'asa ibiha ilaihim, Nabi hantar sedekah tu pergi kat mereka ahli suffah di semurut masjid tu. Nabi tak makan, sebab Nabi tak boleh makan sedekah, dia hantar pergi semua. Lam yatanawal minha syai'an, Nabi tak makan sikit pun daripada benda yang daripada sedekah itu. Wa idza atatu hadiyatun, tapi kalau ada dia mai kat Nabi itu sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah, sebagai hadiah, arsala ilaihim, dia hantar pi hadiah dia tu kepada mereka, wa asaba minha, dan Nabi makan dulu sikit sedekah tu, hadiah tu. Sebab hadiah Nabi boleh makan, keluarga dia boleh makan. Kalau sedekah tak boleh makan. Apa beza sedekah dengan hadiah? Sedekah dibagi atas dasar kasih dan sayang kerana dia susah. Hadiah diberi atas dasar penghormatan. Bagi hadiah tu, bagi kat Nabi, bagi cara hormat, Nabi makan. Kalau bagi cara hadiah, Nabi sedekah, Nabi tak makan. Kalau orang bagi sedekah, dia hantar semua pergi ke ahli suffah. Tapi kalau orang bagi hadiah, dia makan sikit, wa asyrakahum fiha, kemudian dia kongsikan sama benda tu kepada ahli suffah. Jadi hak susu dalam bangkuk tadi ni hak hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah Nabi tak makan, hak ni hadiah. Fasa'ani dzalika, kata Abu Hurairah, apabila Nabi suruh pi panggil depa mai nak jamu nak makan ni, maka saya rasa cukup tak syok lah. Sa'ani makna tak syok lah. Sebab dia pun lapar, mai duduk tepi jalan, tiba-tiba
ada benda makan, Nabi suruh panggil mereka pula. Dia tak syok. Tapi nak buat lagu mana ada Nabi suruh. Wa qultu, dan aku kata dalam diri aku, duk fikir, ma wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Tak sepatutnya susu ni dibagi kepada ahli suffah. Pasal apa? Kuntu ahaqqu aku lebih berhak daripada mereka sebab aku lapar ni. An usiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha. Kalaulah saya makan sekali apa kadang sekali hirup, syurbatan ni sekali minum, tentu saya rasa lebih kuat. Tapi Nabi tak bagi minum lagi, dia suruh pergi panggil depa tu dulu. Tu dia duduk apa orang kata, duk fikir dalam diri dia. Fa'idha ja'a, apabila datang mereka tu, amarani, Rasulullah akan suruh aku, fakuntu ana u'tihim, aku, Nabi suruh aku bagi kat mereka susu ni, susu duduk dalam bangkuk tadi ni. Wa ma asa an yablughani min hadzal laban, barangkali susu tu tak dan sampai kat aku, habis kat mereka tu saja. Tu yang dia tak berapa nak syok tu. Duk fikir. Walam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulih buddun. Tapi duk fikir taat kepada Allah dan Rasul tu mesti punya. Dah Nabi kata lagu tu, suruh lagu tu, aku wajib taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Walaupun dia berasa berat nak pergi panggil mereka tu, takut dia main hirup habis, dia tak dan kat dia. Fa'ataituhum, saya pun pergilah ke semurup serambi Mekah, serambi Masjid Madinah. Fada'autuhum, saya pergi panggil mereka. Jom mai, Rasulullah panggil kita, kamu semua ni pergi rumah dia, jom. Ada benda dia nak jamu kamu. Allah, waktu tu lapar duduk tepi semurup tu. Fa'aqbalu, mereka pun terus main rumah Nabi. Wasta'zanu, dan mereka minta izin kat Nabi nak masuk dalam rumah. Fa'azina lahum, dan Nabi pun izin masuk dalam rumah Nabi. Wa akhadhu majalisahum fil bait, dan mereka duduklah di tempat-tempat mereka dalam rumah Nabi itu. Duduk kat tepi dinding dalam rumah Nabi itu. Qala, kata Nabi, ya Aba Hirrin, Abu Hurairah. Qultu, saya jawab, labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah ya. Qala, Nabi kata lagi, khuz, ambil bangkuk ni, fa'atihim, pi bagi kat depa. Ni bangkuk yang ada susu ni, ambil pi bagi kat depa. Qala, kata Abu Hurairah dalam cerita kisah ni, fa akhadhtul qadah, aku pun ambil bangkuk tu, fa ja'altu a'tihi ar-rajul, maka saya mula bagi kepada seorang laki-laki, orang yang pertama. Fa yashrabu, dia pun minum susu dalam bangkuk tu, hatta yarwa, sampai dia kenyang. Belahak. Summa yaruddu alayya al-qadah, kemudian dia suruh balik bangkuk tu kat saya, kata dia. Wa'atihi al-akhar, maka saya bagi kepada orang lain pula, nombor dua. Wa yashrabu, orang nombor dua pun minum, hatta yarwa, sampai hilang dahaga. Summa yaruddu alayya al-qadah, kemudian orang nombor dua bagi kat saya balik bangkuk tu, hatta intahaitu ila Nabi, bagi seorang lepas seorang lepas seorang, dia bagi-bagi sampai last sekali sampai kat Nabi. Orang lain minum semua arah.
Wa qad rawiyal qaum kulluhum, semua ahli Sufah tu pakat kenyang semua. Fa akhadha al-qadah wa fawada'ahu ala yadi. Nabi ambil bangkuk yang ada susu tadi ni, lepas puak tu minum semua, dan Nabi letak atas tangan dia. Fa nazara ilayya, kemudian Nabi perhati kat muka aku. Fatabassama, Nabi tersenyum. Nabi tahu dah, kata Abu Hurairah ni dia tak bersyok. Nabi tahu, tapi Nabi saja. Faqala, Nabi kata, Aba Hirrin, ya Abu Hurairah. Faqultu, saya jawab, labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah ya. Qala, Nabi sabda lagi, baqitu ana wa anta. Hak baki lagi, aku dengan hang je yang tak minum lagi. Hak lain mereka semua minum habis dah. Qultu, saya jawab, sadaqta, betul ya Rasulullah, ya Rasulullah, betul. Tinggal saya dengan Rasulullah yang tak minum lagi. Qala, Nabi kata kat saya, uq'ud, duduk aku. Fashrab, minum. Nabi suruh duduk, Nabi suruh minum. Faqa'adtu, dan Nabi suruh duduk, aku pun duduk, tak sat duduk diri lagi. Duduk. Fasyaribtu, aku pun minumlah susu di dalam bangkuk tu. Faqala, Nabi kata lagi, ishrab, minum lagi. Fasyaribtu, saya minum lagi. Fama zala yaqulu, Nabi sentiasa kata, ishrab, ishrab, minum. Minum lagi. Minum lagi. Nabi duduk ulang tu aja. Hatta qultu, sehingga saya kata, la, cukup dah Rasulullah. Walladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan sebenar. Ma ajidu laha maslakan, saya dapati dalam perut saya ni tak ada lagi tempat yang boleh isi susu. Kenyang, penuh, habis dah. Tak ada dah maslak, tak ada tempat dah. Qala, Nabi kata kat saya, fa'arini, mai, tunjuk mai kat aku, tengok mangkuk tu. Fa'a'taituhul qadah, Nabi, saya pun bagi kepada Nabi bangkuk yang berisi susu tu, ada lagi susu. Fahamidallah, Nabi ucap alhamdulillah ta'ala, wasamma, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, wa syaribal fadlata, dan Nabi minumlah hak baki lagi tu. Itu cerita dia. Dalam cerita ni kita dapat ada 2-3 benda. Pertama sekali kita dapat tengok bagaimana sikap Nabi dengan para sahabat yang susah-susah. Inilah pemimpin. Bukan pemimpin dunia, pemimpin manusia seluruhnya. Bantu orang senang, malah diutamakan orang dulu, belum pada dia. Itu sikap Nabi. Kalau saya ada tempat Nabi, saya minum bagi kenyang dulu, tak habis tu baru ikat orang lain. Nabi bukan legutu. Dia panggil bagi suruh suar. Yang Abu Hurairah pun sebagai orang yang menjalankan tugas pun duk tak sedap hati lah, takut habis. Tapi itulah Rasulullah. Dan yang kedua, kita dapat juga melihat bahawa di sini ada mukjizat Nabi. Makanan yang sedikit, sebangkuk susu boleh makan berpuluh-puluh orang. Itu mukjizat Nabi. Antara mukjizat Nabi ialah membanyakkan makanan yang sedikit boleh jadi banyak. Yang ketiga, kita dapat juga melihat sikap Nabi. Dia mendahului orang. Dia tak makan dia dulu, walaupun dia Rasulullah. Diberi dulu keutamaan kepada orang yang perlu. Dia pun lapar juga, tapi orang tu lapar lagi. Orang-orang susah.
Dan yang keempat, kita tengok juga di situ bahawa bagaimana patuhnya Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, dan di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Bagaimana patuhnya dia, walaupun dia rasa dia lapar, tetapi disebab Nabi suruh, dia tetap patuh. Itu para sahabat. Dan yang ketiga dan keempat, kelima, kita dapati bahawa orang-orang Islam di awal dulu memang susah. Rumah pun tak ada, keluarga pun tak ada, makanan pun tak ada, duit pun tak ada. Duduk menumpang di semurut masjid Nabi. Dia panggil suffah. Dan Nabi SAW menghormati mereka kerana mereka susah kerana Allah, kerana Islam, menganut agama Islam, tinggal kampung halaman mereka untuk Islam, duduk dengan Nabi, mengaji dengan Nabi. Itulah yang dapat dicontohi daripada cerita ini. Jadi di sini mari kita baca terjemahan dia. Tak sah kita baca hak Arab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku rapatkan perutku ke bumi kerana kelaparan. Lalu pada suatu hari aku duduk di suatu jalan yang dilalui oleh orang ramai. Tiba-tiba Nabi SAW melintasi aku. Lalu baginda tersenyum melihat aku. Baginda tahu apa yang terbayang di muka aku. Nabi tahu dah dia ni lapar lah ni. Dan apa yang terlintas dalam hatiku. Nabi tahu dah, mai cari ni, mai cari makan lah ni. Kemudian baginda bersabda, wahai Abu Hurairah, aku menjawab, labbaika wahai Rasulullah. Labbaika tu ucapan orang panggil kita, labbaika lah sahabat. Jawab. Sabda baginda, ikutlah aku. Ikut aku ni. Lalu aku mengikutnya. Baginda masuk ke rumah ahlinya. Lalu aku meminta izin masuk kepada baginda. Baginda mengizinkannya. Aku pun masuk. Baginda mendapati ada semangkuk susu. Lalu baginda bertanya, dari mana susu ini? Mereka, keluarga dia menjawab, susu ini dihadiahkan kepada engkau. Sama ada seorang lelaki atau seorang perempuan, tak ingat dah. Sabda baginda lagi, wahai Abu Hurairah, aku menjawab, labbaika wahai Rasulullah. Baginda bersabda, jemputlah ahli suffah dan suruh mereka menemui aku. Panggil dia pamain, jumpa dengan aku. Abu Hurairah berkata, dia kata dalam hati dia, ahli suffah adalah tetamu Islam kerana mereka tidak ada kaum keluarga untuk berlindung. Mereka tidak mempunyai harta dan tidak ada hubungan kerabat dengan sesiapa pun. Adik-beradik pun tak ada. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada pemberian sedekah, baginda memberikannya kepada mereka dan baginda tidak mengambil sedikit pun daripadanya harta sedekah. Tetapi apabila diberi hadiah, baginda menjemput mereka. Baginda mengambil sebahagian daripadanya
dan baginda berkongsi dengan mereka. Perkara ini korang menyenangkan hatiku. Ini kata Abu Hurairah. Lalu aku berkata dalam hati, apakah hubungan susu ini dengan ahli suffah tu? Aku adalah lebih berhak menerima susu ini dengan sekali minum agar dapat menguatkan tubuhku. Susu sebangkuk tu bagi kat aku lah. Aku nak makan sekali hirup habis. Dia ingat hati dia begitu. Lalu apabila mereka datang, Nabi menyuruh aku memberikan susu kepada mereka. Lalu aku memberikannya. Kemungkinan susu itu tidak sempat sampai kepada giliran aku. Dia ingat. Oleh kerana taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Taat pada Rasulullah itu wajib. Maka aku terpaksa pergi dan menyebut mereka. Pergi jugalah walaupun berat. Mereka pun datang dan meminta izin masuk. Nabi itu minta izin masuk terus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka masuk dan mengambil tempat duduk masing-masing dalam rumah itu. Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, aku menjawab, labbaika wahai Rasulullah. Sabda baginda lagi, ambillah susu dan berilah kepada mereka. Lalu aku pun mengambil mangkuk itu dan memberi minum kepada seorang lelaki. Maka dia pun minum hingga puas sampai kenyang. Kemudian dia kembalikan semula mangkuk itu kepadaku. Dan aku berbuat demikian sehingga sampai giliran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Sungguhnya semua ahli suffah telah puas, kenyanglah. Lalu Nabi mengambil mangkuk itu dan diletakkan ke atas tangannya. Baginda memandang kepadaku lalu tersenyum. Nabi perhati tengok Abu Hurairah, Nabi senyum. Allah. Nabi tahu. Wahai Abu, maka baginda bersabda, wahai Abu Hurairah, aku menjawab, labbaika wahai Rasulullah. Sabda baginda lagi, tinggal aku dan engkau yang belum minum ni. Aku berkata, benar wahai Rasulullah. Baginda bersabda lagi, duduk dan minumlah. Maka aku pun duduk. Lambat orang Semawa aja duduk terus, kawan lapar. Maka aku pun duduk dan minum. Baginda bersabda lagi, minumlah, suruh lagi. Maka aku pun minum. Sentiasalah Nabi berkata, minumlah, minumlah, minumlah Abu Hurairah. Nabi duduk suruh. Hingga aku berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutuskan engkau sebenarnya, aku tidak dapat minum lagi ya Rasulullah. Abad dalam perut kenyanglah, tak ada kosong. Baginda bersabda, berikan kepada aku. Mai aku pula. Lalu aku pun memberikan mangkuk itu kepada baginda. Maka baginda memuji Allah, alhamdulillah, dan membaca bismillah. Lalu dia minum baki susu tersebut. Allah, hebatnya Nabi. Nak cari lagu mana ni? Lagu ni punya pemimpin. Allah. Bangkok. Hak makan tu bukan datuk-datuk, semua orang miskin semua. Lebih mereka baru Nabi makan. Allah. Pengajaran hadis, Islam menyuruh umatnya supaya bersabar menghadapi kesusahan dan kesempitan hidup. Macam Abu Hurairah tu, Islam menyuruh umatnya supaya bermanis muka apabila bertemu sesama Islam bagi mengeratkan hubungan silaturrahim.
Orang Islam hendaklah memuliakan tetamu kerana ia adalah sifat yang mulia di sisi Islam. Nabi dia muliakan tetamu dia. Orang susah mai masuklah rumah dia. Umat Islam hendaklah bersifat pemurah hati dan dermawan terhadap orang-orang yang benar-benar memerlukan pertolongan dan bantuan. Kelima, umat Islam disuruh mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, walaupun perintah itu pada fikirannya tidak sesuai atau tidak munasabah. Macam Abu Hurairah ni, kena taat kat Nabi walaupun dia puasa tak puasa sesuai sebab dia yang lapar. Keenam, umat Islam dikehendaki supaya meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang kerana ia adalah amalan yang mulia di sisi Islam. Sebab itu Abu Hurairah sendiri minta izin, ahli suffah pun minta izin kat Nabi. Islam menggalakkan umatnya supaya makan dan minum beramai-ramai kerana ia akan diberkati Allah. Nabi kata makanan dua orang boleh makan tiga, makanan tiga boleh makan empat. Itu makna berkat. Umat Islam disuruh supaya mengutamakan sesuatu pemberian itu, utamakan kepada orang yang lebih memerlukannya. Sebab ahli suffah ni memerlukan makanan. Umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakannya oleh Allah kepadanya, walaupun sedikit. Sikit pun tak apa, kena syukur. Orang-orang Islam disuruh supaya memulai makan atau minum. Mula makan dan minum itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah, segala amalan yang dimulakan dengan Bismillah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang punya lapak Bismillah pun tak ada. 12. Islam melarang umatnya daripada membazirkan makanan atau minuman, dan jika masih ada baki hendaklah dihabiskan. 13. Dia banyak 14 dia punya pengajaran yang dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil berat terhadap golongan fakir daripada kalangan sahabatnya dan memuliakan mereka sehingga memberi mereka minum sebelum dia sendiri minum dalam bekas mangkuk yang sama. Tu Nabi. Antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membanyakkan makanan yang sedikit yang berlaku beberapa kali. Banyak kali berlaku lagu ni. Masa Nabi ajak para sahabat korek khandak, nak buat kubur pun lagu tu juga. Boleh makan ramai-ramai makanan sedikit. Ke-15, tidak harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sedekah, tapi harus menerima hadiah. Ke-16, sunat duduk untuk minum, mengucap bismillah sebelum minum dan alhamdulillah selepas minum, dan sunat minum lebihan sisa orang lain, orang mukmin lain. Minum. Kita lah doa itu. Minum hak sisa orang tu pasal lagu lagu mana, pasal lagu bulok sangat tak ada dok rasa. Padahal itu berkat. Sunat mempelawar tetamu, menambah makanan atau minuman. Suruh dia tambah, suruh dia minum lagi. Macam suruh Nabi suruh Abu Hurairah, minum lagi, minum. Sunat.
Yang ke-18, harus makan sampai kenyang dengan tidak keterlaluan dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun yang terbaiknya mengorangkan makanan itu. Tapi dah lapar, makanlah tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah. Ada 18 semua pengajaran yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana Abu Hurairah dan ahli-ahli suffah diraikan oleh Rasulullah SAW dengan memberi makanan kepada mereka dan menjemput mereka ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itulah dulu, kita pun dah masuk waktu Isya dan kita akan sambung pada hadis 129 insya-Allah yang juga menceritakan tentang bagaimana hidupnya Nabi dan bagaimana Nabi menyuruh kita hidup ini jangan bermewah-mewah sangat, kerana yang bermewah-mewah sangat itu lupakan akhirat, lupakan ibadat, lupakan Allah. Sebab itu Nabi sendiri tidak bermewah-mewah, para sahabat pun tidak bermewah-mewah, tetapi mereka adalah orang yang cukup setia kepada Islam, kepada ilmu, kepada ibadat, duduk di rumah Allah, di semuruh suffah Nabi, dan mereka adalah menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang sama senang, susah sama susah, lapar sama lapar, kenyang sama kenyang. Itulah dia mereka yang sudah pun berkorban untuk Islam. Dengan sebab pengorbanan mereka itulah kita dapat menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah susah dia, ahli suffah dia, tetapi dia tidak pernah tinggal majlis ilmu Nabi. Akhirnya dialah banyak menghafal hadis Nabi dan meninggalkannya kepada umat sepanjang zaman ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ini doa mengaji ni. Warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa a'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.